العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pembaca doa di atas bacaan doa sebentar tadi. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah melimpahkan nikmat dan kekurniaannya kepada kita semua. Selawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Nur Natasha Hidayah binti Muhammad Nasir dari Manajemen Information System selaku MC pada pagi ini akan mengacara sepanjang webinar ini. Topik yang kita akan bicarakan pada pagi ini adalah tentang pengurusan sistem maklumat. Pada hujung acara nanti kita akan bermain soalan kuis di Kahoot IT, jadi siap dan amati dengan betul majlis ini. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita bersama mendengar ilmu yang akan dikongsikan pada pagi ini bersama moderator dan panel kita. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada pengacara majlis. Tanpa melengahkan masa, mari kita bersama panel jemputan kita iaitu Muhammad Izzuddin bin Baharudin. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar saya ke? Sekejap sebab boleh. Dalam. Okay. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Rashdan selaku pengarah, selaku pensyarah. Okay, dan barisan pensyarah sistem komunikasi berada kat dalam ni. Serta semua pelajar lah. Okay, hari ni saya orang kata macam ya, walaupun saya daripada Jabatan Komunikasi dan Teknologi, tapi saya taklah pro bab ni. Tapi insyaAllah benda ni kita akan kongsi sama-sama. If kita, orang kata macam kita berkongsi ilmu lah, kita tak faham, kita sama-sama tanya, kita sama-sama belajar. Okay. So, first of all saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kerana menjemput saya sebagai panel untuk pada kali ini. Dan saya juga nak minta maaf atas kelewatan saya sebentar tadi sebab ada masalah teknikal, tiba-tiba minta masuk kan. So saya macam gelabah jugalah tadi kan. Okay, so saya terima kasih juga kepada Aisyah sebab banyak interrupt dengan saya, banyak chat dengan saya untuk tanya berkenaan dengan bermacam hal. Dan saya juga minta maaf kepada Dr. Rashdan serta moderator, MC, sepatutnya kita bersama pada hari ini. Tapi sebabkan ada masalah sedikit, so saya tak dapat bersama dengan kalian. Okay, baiklah. So kita akan teruskan. Moderator ada nak kata share screen? Share screen share screen. Boleh. Share screen Semua dah makan ke pagi ni? Belum. Ada Wadidah. Belum. Wadidah yang belum. Kafe atas tak buka. Kafe atas tak buka, doktor. Boleh share screen ke ataupun tak boleh? Kejap. Boleh. Boleh. Tak boleh take time.
Saya saja duduk jauh daripada diorang supaya diorang ada pengalaman untuk mengendalikan webinar. Kalau tak saya yang tolong buat kan. Kalau tak boleh tu dia kena surrender lah. Kita tolak je markah. Kan susah sangat. Tu je kita belajar daripada pengalaman je kan. Kirin boleh kah? Boleh. Kejap. Ni. Tak share muka awak dalam video lah. Okey. Lama sangat tu. Ada dah. Mana ni? Ni. Okey. Ni. Nampak tak? Okey, nampak? Okey, nampak. Ada. Mana? Ada ke? Ada. Mana? Ada. Nampak doktor yang dia nervous. Okey. Dah. Ni. Alright. So, bismillahirrahmanirrahim. So pada hari ini kita akan belajar antara isi-isi kandungannya lah. Kita akan belajar berkenaan dengan istilah sistem teknologi, perubahan teknologi dalam sistem pengurusan informasi, perubahan dalam pengurusan, komponen dalam sistem pengurusan informasi, dan akhir sekali sistem pengurusan informasi baik untuk perniagaan. Okay, so seterusnya. Seterusnya. Sekejap Okey, saya ada soalan untuk slide ini. Seperti yang sedia maklum, kita telah mengetahui sedikit tentang sistem pengurusan maklumat. Bolehkah saudara Izzuddin menerangkan lebih terperinci mengenai istilah sistem maklumat? Okey, istilah sistem maklumat. Okey, istilah sistem maklumat ni adalah orang kata maklumat adalah informasi. Okey, contohnya kan, macam sekarang ni yang dekat kita punya paparan ni. Ais baca dulu paparan ni. Satu set komponen yang saling berkaitan dengan mengumpul, memproses, menyimpan dan mengedarkan maklumat untuk menyokong pembuatan keputusan dan kawalan organisasi. Contohnya dalam sistem maklumat ni, apa yang Ais belajar, apa yang Ais faham. Okey, sistem maklumat ni dia adalah berkenaan dengan orang kata teknologi ataupun satu proses yang kita menyimpan semua data ataupun pemprosesan tu secara maya. Which is kita tak nampak pun kita simpan dekat mana maklumat tu. Tapi istilah informasi tu adalah orang kata kita menyimpan segala data, segala proses secara maya. So maksudnya kita macam sekarang ni kita ada iCloud, kita ada Google account untuk kita simpan kita punya maklumat-maklumat kan. Orang kata untuk backup server. Okay. So untuk backup tu, sebab kalau kita simpan dekat dalam pen drive, kita mudah hilang, betul tak? Betul. Okay, so contohnya pen drive, bila kita simpan dalam pen drive kita hilang. Maklumat semua dekat dalam tu. So kita ada backup kita punya server. So informasi yang backup dia adalah backup server dia adalah contoh macam iCloud. Kita simpan dekat iCloud. Kita simpan dekat Gmail, kita hantar dekat Gmail benda tu, kita simpan dekat Google account. So itu adalah orang kata maklumat secara maya lah. Tu apa yang Aish faham berkenaan dengan sistem maklumat. Sampai ke? Yang lain ada soalan ke untuk slide ni? Sebelum kita ke next slide. Tak ada, Syakirin. Okay, so kita terus ke slide yang seterusnya. Okay, so perubahan teknologi dalam sistem pengurusan informasi. So perubahan teknologi melibatkan mengenal pasti, memilih dan menilai teknologi baru dan juga menggabungkan teknologi yang berkesan ke dalam organisasi. Objektifnya adalah untuk meningkatkan kualiti perisian, meningkatkan produktiviti dan mengurangkan masa kitaran untuk pembangunan produk.
Okey, so Jadi, Mhm. so soalan untuk ni, apa yang dimaksudkan dengan objektif dari slide ni? Okey, macam yang kita dapat baca kat dalam slide ni kan. Okay, perubahan teknologi dan sistem pengurusan informasi. Okey. So dalam sistem pengurusan informasi ni berlakunya perubahan teknologi. Contohnya, okey, bila kita ada perubahan teknologi yang melibatkan orang kata kita tak tahu kenapa kita pilih perubahan tu. Kenapa kita pilih dan kenapa kita nak menilai teknologi baru. Okay, kenapa kita nak menggabungkan teknologi yang berkesan dalam sesuatu organisasi. Okay, objektifnya adalah macam yang tertulis dekat slide kita ni, first kita untuk meningkatkan kualiti perisian. Contohnya bila kita dah tahu kelemahan, kita dah tahu kelemahan sesuatu pengurusan teknologi tu, sebab tu kita melaksanakan perubahan teknologi. Okay, so yang pertama adalah untuk meningkatkan kualiti perisian. Bila kita dah tahu kelemahan, kita cari dan kita perbaiki kelemahan tersebut. Okay, yang kedua adalah untuk meningkatkan produktiviti. Contohnya, okay, kita dah tahu kelemahan dia kan, dan kita cari kebaikan dia untuk tingkatkan produktiviti kita. Orang kata untuk kebaikan akan datang lah. Okay, dan yang ketiga adalah untuk mengurangkan masa kitaran untuk pembangunan produk. Sebila contoh, yang ni apa yang Aish faham lah untuk ayat ni, untuk mengurangkan masa kitaran untuk pembangunan produk. So contohnya, masa kitaran yang kita buat sesuatu produk tu orang kata secara slow. Contohnya macam bila kita penghasilan produk tu kita slow kan. So itu adalah kelemahan kita. So kita kena cari satu inisiatif ataupun satu jalan atau cara untuk kita bawakan produk kita tu untuk lebih cepat dihasilkan. Faham? Faham? Yang tu apa yang Aish faham berkenaan dengan objektif yang tertulis kat sini. Baik. Okay. So untuk slide ni ada soalan ke? Tak ada, Syakirin. Kita terus ke slide seterusnya. Okay, so pengurusan perubahan ialah pendekatan sistematik untuk menangani peralihan atau transformasi matlamat, proses atau teknologi organisasi. Tujuan pengurusan perubahan adalah untuk melaksanakan strategi untuk melaksanakan perubahan, mengawal perubahan dan membantu orang menyesuaikan diri dengan perubahan. So macam dekat bawah ni dah ada antara perubahan dalam pengurusan lah, which is kita ada online collaboration, social network software, business intelligence application and virtual meeting. Okay. So apa yang Aish faham lah berkenaan pengurusan perubahan ialah pendekatan sistematik untuk menangani peralihan atau transformasi matlamat, proses atau teknologi organisasi. Okay. So pengurusan perubahan dia adalah untuk orang kata macam pendekatan lebih sistematik. Okay, kenapa perubahan dalam pengurusan ni diadakan? Okay, untuk orang kata macam untuk lebih dekat lagi. Untuk orang kata macam untuk kita kenal lebih dekat lagi secara sistematik untuk kita menangani masalah-masalah tersebut ataupun kita menangani orang kata macam matlamat dia, okay, proses atau teknologi organisasi. Contohlah macam tadi kan, kita ada perubahan, kita tahu kelemahan dia apa. So kita dekat pengurusan perubahan ni untuk kita dekat secara sistematik. Macam tu. Okay, so tujuan pengurusan perubahan, tujuan dia kita buat macam tu adalah untuk melaksanakan strategi untuk melaksanakan perubahan. Okay, bila mengawal perubahan dan membantu orang ramai menyesuaikan diri dengan perubahan. So tujuan kita buat tu adalah first kita nak akan ada pembaharuan. Okay, kita nak akan ada pembaharuan. First kita nak mengawal. Contohlah kita dah buat pembaharuan, kita mesti akan mengawal perubahan yang kita buat. Kita buat tu betul tak? Contoh kita dah buat perubahan ni untuk pembaharuan. Faham tak Mas Aish? Perubahan untuk pembaharuan. Faham. Okay, so kita akan kawal perubahan tersebut. Okay, so yang ketiga kita bantu orang menyesuaikan diri dengan perubahan. Okay, contoh sekarang ni kita tengah pandemik COVID-19. Macam sebelum ni kita buat kelas secara face to face. Bila adanya pandemik COVID-19 kita terpaksa buat secara online. So tu yang maksud kat bawah tu apa yang Aish cakap. Apa yang Aish faham, online collaboration, social network software, business intelligence applications and virtual meeting. Okay, business intelligence application contohnya macam sekarang 11.11 apa?
Sales untuk Shopee, Lazada. So sekarang ni orang kata macam Malaysia dah tak perlu dah kalau nak beli apa-apa barang kena pergi dekat luar. So sekarang kita dah ada online shopping, betul tak? Betul. Nak elakkan COVID-19 punya pasal, online shopping pun meningkat. Macam tu lah, ibaratkan macam tu. So sekarang ni pun kalau perasan, even kita punya pensyarah pun kadang-kadang pun sebab nak mengelakkan penyebaran wabak, orang terpaksa berubah. So daripada face-to-face meeting to virtual meeting. Faham? Betul. Faham. So tu je lah yang Aish faham berkenaan dengan perubahan dalam pengurusan. Okay, so ada soalan untuk slide ni? Tiada, Syakirin. Tak ada. Okay. Kita pergi ke next slide. Okay. Okay. Slide yang ni. Okay, so slide yang ni kita akan terangkan one by Dalam one. bahasa So, Melayu boleh. okay. Tak apa, Aish pun tak pandai sangat bahasa Inggeris tapi insyaAllah kita boleh lah. Okay. So komponen dalam sistem pengurusan informasi. So komponen yang ada kat dalam pengurusan sistem operasi ni ada 3. Which is ada teknologi, process and the people lah. Okay, so kita terangkan bahasa Melayu. Kita baca bahasa Inggeris, terangkan bahasa Melayu. Boleh. Okay. Alright. So for the technology, the 5 components of information system technology that must come together in order to produce a computer-based information system. Okay. So dah ada 5 komponen information system dalam information system teknologi yang orang kata kena datang serentak dengan order to produce a computer-based information yang kena datang serentak untuk produce computer-based. Okay, so antaranya adalah dekat dalam computer-based tu dia kena ada hardware, kena ada software, dia kena ada data and procedures. Okay, hardware tu macam ni lah, macam mouse, keyboard. So macam tu hardware. Tapi kalau macam software ni, benda apa yang ada dekat dalam laptop tu? Contoh iOS apa yang digunakan? iOS Apple ke contoh? Okay, lepas tu OS, bukan iOS, OS. OS iOS atau OS Windows. Ataupun ada juga yang Linux. So tu adalah software dia punya OS yang digunakan. Okay, data pun ada dekat dalam, orang kata secara maya lah, data dah ada dekat dalam, orang kata dekat dalam komputer. Okay, prosedur pun dekat dalam komputer. So the technology, 5 components yang penting dalam teknologi adalah yang, tapi dapat kat sini 4 je kan. So hardware, software, data and procedures. Okay. So yang kedua adalah proses. Back-end server such as the bank computer that tells the ATM whether there is money present or whether it can dispense it. A processor's computer tells that whether the transaction is approved. So proses. Okay, proses yang Aish faham dekat apa yang kat sini tulis adalah sebagai contoh bank. Okay, bank bila kita buatkan transaksi ataupun kita menerima duit, so orang kata komputer dia punya skrin dia tu akan memaparkan, contohlah kita letak duit, kita bisa akan tekan-tekan kan, kita tekan dia punya nombor bank, sebelum tu kita tekan dia punya, orang kata dia punya maklumat dalam dia, contohnya secara CDM ataupun online banking. Okay, so maksudnya bila dekat CDM tu, untuk kita transaksi duit tu, dia ada dia punya maklumat-maklumat dekat skrin dia tu. And then contoh kalau bila kita dah transaksikan antara duit daripada bank, contohlah kita masukkan duit tu dekat dalam CDM, kita transaksikan ke dia punya account. So maksudnya bila dah transaksi tu, dia dah approve je, maksudnya dah sampai dekat account dia, bila sampai dekat account dia, kita terus dapat tahu, oh dah sampai dekat account dia, dia akan keluarkan receipt. So itu adalah proses. Okay, so yang ketiga adalah people. End users also calls users or clients. End users ni adalah clients lah. People who use an information system or that information it produces. Example, they can be accountants, salesperson, engineers or manager. Okay, so
end users ataupun orang kata klien ni adalah orang kata siapa yang menggunakan information system untuk produce. Okay, contohnya macam yang bagi contoh ni lah. Okay, so accountants pun dia guna information system, salesperson pun guna information system, engineers and manager. So orang-orang biasa dia orang tak tahu tau. Dia orang tak tahu pun information system ni. Contohlah kita sebagai orang biasa, kita pun tak tahu information system apa yang bank gunakan, information system apa yang manager gunakan. So hanya dia orang yang tahu. Bila pekerjaan, sebab itu pekerjaan dia orang kan. So dia orang tahu information system apa yang dia orang gunakan. Okay, dapat? Okay, ada soalan ke untuk slide ni? Tiada, Tuan Moderator. Okay, kita terus ke slide yang seterusnya. Okay, sebelum kita ke slide yang seterusnya, saya ada soalan kepada saudara panel kita. Okay, pada era globalisasi sekarang ni, boleh dikatakan semua menggunakan teknologi. Contohnya yang dapat kita ambil ialah perniagaan. Pada pendapat saudara, adakah sistem informasi baik untuk perniagaan? Informasi sistem baik untuk perniagaan. Okey. Bagi Aish, sistem pengurusan informasi sangat baik untuk perniagaan adalah sebab contoh macam sekarang. Bila kita dilanda pandemik, kita dapat, pada mulanya, percaya ataupun tak, sokong ataupun tak, bila Aish katakan, orang pada mulanya, orang tak pandang pun informasi teknologi maklumat ni. Orang tak pandang pun apa pentingnya teknologi maklumat. Kenapa student nak ambil teknologi maklumat? Aish pernah di-condemn sebab diorang kata macam, kenapa perlu ambil teknologi maklumat? Pekerjaan apa yang kau boleh dapat dengan teknologi maklumat? Okay, sebab kita ambil jurusan tu. Okay, tapi bila once jadi macam ni, contohnya kita terpaksa belajar online, kita terpaksa buat itu semua secara maya. Dan diorang tahu kenapa selama ni teknologi maklumat tu penting. Orang kata IT tu penting dalam kehidupan kita. Sebelum ni pun diorang menggunakan IT. Contohnya macam sekarang kita gunakan telefon, kita gunakan rangkaian internet macam Celcom, Axis, Digi, Telco kan. Lepas tu kita menggunakan laptop, kita menggunakan even TV pun dia ada coding-coding dia, tapi dia orang semua tak perasan semua benda tu. Okay, so bagi Aish, sistem pengurusan informasi sangat baik untuk perniagaan. Contoh macam sekarang ni lah, macam Aish kata, bila kita dilanda pandemik, dulu kita tak pandang sangat Shopee, tak pandang sangat Lazada. So semua orang kata macam suka untuk shopping secara shopping secara face to face, beli barang secara face to face. Contoh macam perempuan bolehlah shopping handbag secara face to face kan. So orang kata boleh test baju, boleh fitting baju. Okay. So tapi sekarang semua dah tak boleh. So sekarang sebab apa? Sebab orang kata nak menghalang daripada jangkitan COVID-19. So bila macam tu, aplikasi yang diadakan secara maya, contohnya macam Shopee, Lazada, dia memudahkan. So bagi Aish sangat baik untuk kita meneruskan orang kata pengurusan informasi itulah untuk perniagaan. Okay. So macam yang ada kat kita punya slide ni, okay, sistem pengurusan informasi, antara sistem pengurusan informasi untuk perniagaan, pelanggan dengan pengedar. Macam saya katalah, bila kita ada pelanggan, pengedar dia adalah orang yang menjual dekat dalam Shopee tu. Shopee tu adalah satu platform sahaja. So semua penjual berkumpul kat dalam tu. Okay, so yang kedua adalah untuk menambah baik dalam membuat keputusan, kelebihan untuk berdaya saing. So kelebihan untuk berdaya saing ni betul lah. Diorang berdaya saing secara sihat. Bila berdaya saing, orang kata macam berlawan secara sihat. Orang kata dia lagi mudah lah. Dan dia lagi orang kata secara sihat. So kita tak ada berdengki, kita pun tak ada busuk hati yang macam tu. So menambah baik dalam membuat keputusan. Menambah baik dalam membuat keputusan ni macam orang kata macam ni nak cakap. Nak improve. Macam saya kata lah. Yes, kita nak perbaik, orang kata macam nak menambah baik lagi. Macam tu lah. Okay, setuju kot pada hari ni. So untuk slide yang terakhir ni ada soalan? Boleh tanya dekat ada Tuan Moderator. Tanyalah 1-2 soalan dekat panel.
Syafiq boleh tanya soalan dekat panel kita. Syafiq? Sabar jap, tengah fikir soalan. Okey. Yang lain ada soalan? Boleh tanya. Kalau tak ada, kita serahkan balik kepada pengerusi majlis kita, Nur Natasha Hidayah. Okey. Terima kasih di atas ilmu yang penting dikongsikan sebentar tadi. Sudah tiba waktunya kita meneruskan acara kita dengan permainan kuis di Kahoot IT yang telah disediakan. Sekarang diminta peserta webinar melayari laman web Kahoot IT untuk menyertai kuis tersebut. Kita santai-santai je jawab soalan kerana soalan yang diberikan sangat senang dan sesiapa yang banyak menjawab kuis tersebut dengan betul, maka dia akan diberi CJ HALS, iaitu CJ perhargaan daripada kami. Terdapat 10 soalan dalam kuis ini, jadi semua diminta masuk sekarang untuk memulakan permainan ini. Dekat Google search tu Kahoot IT tu lah. Ya, Tuan pengurusi. betul. Jika terdapat sebarang masalah atau kekeliruan, boleh bagi tahu dan juga boleh kemukakan dekat ruang chat. Line okey ke semua? Boleh tak masuk? Teruk kok. Saya. Okey. Tapi kita nak mula sekarang ke? Ya, mula sekarang. Tunggu Kahoot lah. Tak masuk Line slow je. Office saya 36 Mbps. Ni dia orang salah nak cari share screen tak jumpa ni. Kirin, tak jumpa lagi kah? Harap tunggu sebentar.
game pin apa tau? Okay. Share screen. Minta maaf, ada masalah teknikal sekejap. Nampak tak? Ada keluar tak? Ada. Yang sis Zoom nampak? sikit. Nampak Nampak. Zoom. Nampak ke? Nampak. Nampak. Okay. Tekan play ya. Nampak. Play. Dah. Post. Ni buat semalam lah ni. Lama dah sir. Okay. Klasik. Okay, masukkan nombor PIN. 812251. Okay, semua yang terlibat kena masuk Ya, Ada kena lebih masuk. 13 Semua peserta partisipan. webinar kena melalui laman web Kahoot ni. Lepas tu masukkan nombor PIN dan nombor nickname. Ni hampir-hampir dengan nama sebenar lah. Jangan buat Kemara Jingga pula. Saya pun tak tahu siapa dia. Betul. Baru 2 orang, mana lagi? Daria, line slow sikit. Line slow tu merupakan alasan yang paling dominan lah. Bila ada apa-apa pun line slow. Enam orang. Kita tunggu lagi 1 minit. Kalau tiada, kita boleh start sekarang soalan. Lapan orang sudah masuk. Kita 14 tolak 2 kan? 14 orang sir. Okay lah. Tolak 2 orang lah awak dengan Kirin. Ha. Okay, boleh jalan lah. 8 pun jalan tu. Sia yang ni. Okay, boleh jalan start. sekarang. Boleh start. Mula sekarang jawab soalan. Hadiah tiket Jawab percutian dengan ke betul-betul. Ghana. Pergi saja. Balik sendiri.
Nampaknya Muhammad Syafiq bin Zamri telah mendahului permainan ini. Fatin Dayana, tempat yang kedua. Senang je soalan. Banyak yang betul jawab. Fatin Dayana telah mendahului Syafiq. Sesiapa yang menjawab banyak soalan akan mendapat markah yang banyak dan akan dihadiahkan sijil penghargaan daripada kami. Ramai yang jawab. Choose tu jawab dua jawapan. Banyak yang salah. Nampaknya Fatin Dayana lagi mendahului wakil kelas kita. Ini soalan bonus. Jadi semua jawapan adalah betul. Ini betul dan salah. Pilih satu. Betul ke salah jawapan? Wah, nampaknya ada pemain baru iaitu Wani Sabri. Ini rasanya soalan yang terakhir daripada kuis Kahoot Sistem Pengurusan Maklumat. Nur Fatin Dayana, wakil kelas. Yeay! Nombor 2, Syafiq Zamri. Bukan. Wani. Nombor 1 adalah Wani. Nombor 2 adalah Syafiq Zamri. Nombor 3, Fatin Dayana. Tahniah pada semua yang mendapat. Dengan berakhirnya taklimat dan kuis tadi, maka berakhirlah program kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada panel
yang berkongsi ilmu, pensyarah dan rakan sekalian di atas masa dan komitmen dalam menjayakan majlis ini. Dengan ini, saya Nur Natasha Hidayah binti Muhammad Nasir ingin memohon maaf jika ada kekurangan atau tersalah bahasa sepanjang saya mengacarakan majlis ini. Segala kelebihan adalah kurniaan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kekurangan dari diri saya sendiri. Bunga dedak di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, semari disusun, maaf dipinta. Sudah tiba masanya untuk sesi bergambar, diminta semua peserta webinar dan mengaktifkan kamera atau video untuk merakamkan saat bersama untuk dijadikan kenangan. Muka separuh tak, Pak? On kamera. Syafiq, pembaca doa. Tolong aktifkan kamera. On kamera, yang kamera. Sudah. Kalimatul Saadia. Jennifer Ann, Nurul Fazira. Akan datang. Sekejap je. Syakirin jangan ngangong eh. Wah, Jennifer Ann. Terima kasih guna kami punya background. Wah, bersiap sedia Jennifer Ann hari ini. Okey. Saya tak ada. Nurul Fazira tak ada on. Snap ke dah? 1, 2, 3. Pisau. Sekian, terima kasih. Bagi tahu soalan tak apa. Ini serahkan kepada Sir Rashidan bin Rashid. Okey, terima kasih kepada pembentang kumpulan yang pertama untuk sesi webinar kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada Cik Muhammad Izzuddin untuk berkongsi ya. Memang saya minta pelajar ni cari panel daripada luar. Kalau merentas jabatan tu kira bagus jugalah. Kalau merentas politeknik lagi bagus. Kalau merentas universiti awam pun lagi bagus. Saya suruh cari lah siapa-siapa kawan-kawan dulu semasa SPM tu yang mungkin sekarang ni belajar di UUM ke apa semua kan. Jadi yang senang mereka berurusan. Tak payahlah panggil Tony Fernandez ke M. Nasir ke, payah tu kan. Tapi kalau boleh panggil dahsyat kan. Panggil Cik Ta sekali lagi ke. Kan. Tapi ini satu usaha yang baik, satu benchmark yang saya rasa agak tinggi juga untuk diatasi oleh kumpulan-kumpulan selepas ini. Ada beberapa lagi penambahbaikan yang boleh dibuat. Dari segi teknikal memanglah saya bantu pada peringkat awal. Cuma pada hari kejadian tu saya bagi mereka perlu ketiak sikit. Nak cari button itulah button ni ke apa semua kan. Jadi so next week kumpulan yang seterusnya nanti dah dapat dah satu benchmark. Ini kita record Kita record dan hasil dia mungkin kita boleh upload dalam YouTube ke kan. Kod-kod tiba-tiba jadi viral ke kan. Dapat penontonan yang paling tinggi ke. Okey, tak tahulah kan. Okey, tapi ada beberapa lagi perkara lah yang boleh ditambah baik. Mereka akan sediakan sijil kepada pemenang tu ya. Saya kata terpulang nak buat sijil pada semua pun boleh. Tapi sijil at least kena ada sebab bila kamu yang organize lah, yang jadi host dengan pengurusi ni, at least bila kamu kerja tu mana nak tahu kan, itu menjadi momentum untuk orang ambil kamu bekerja kan, pernah mengendalikan webinar. Bukan senang pada mula-mula PKP itu, studio saya tak adalah macam ini. Mula-mula PKP itu kamera pun beli sendiri. Headphone pun ini headphone saja pakai headphone. Okey, tapi dah lama-lama tu banyaklah gadget-gadget yang ada dalam studio ni. Kalau pergi studio JRKV lagi dahsyat. Semalam Tuanku Raja dengan Tuanku Raja perempuan muda pun buat rakaman di
studio JRKV. Kan? Jadi tak tahu lah selepas ni mungkin dah habis COVID nanti ke, benda ni kita alat-alat gadget-gadget ni mungkin kita bungkus masuk dalam kotak ke. Kan? Mungkin tak digunakan lagi lah selepas ni, wallahualam kita tak pasti. Jadi terima kasih kepada semua. Terima kasih Encik Muhammad Izzuddin atas komitmen yang diberi. Okay, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okay, boleh leave the meeting ya. Terima kasih semua.